Kan penyambung satu rahim apabila dua bersifat mukafi'i, itu orang yang menyambung satu rahim jika saudaranya menyambungnya dan akan memutuskan bila memutuskannya, akan tetapi al-wasil itu ialah seseorang yang apabila terputus silaturahim beliau segera menyambungkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Maknanya nampak orang bergaduh ya, cepat-cepat kita cuba damaikan. Ya. Dan kalau kita lihat pengajaran hadis ini, agama Islam mementingkan hubungan silaturahim. Penting silaturahim, tak kira siapa. Termasuk Samsul Debat. Selagi mana di Islam, kita wajib baik. Nabi ajar kita, kenapa kita kena baik? Pertama di Islam. Sebab di Islam kita kena baik. Apatah lagi ada pertalian darah, lagi kena baik. Selagi mana dia beriman dan dia tidak memusuhi Islam, wajib baik. Dia mengamalkan ajaran Islam, wajib baik. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia sebab dia lain parti dengan kau. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia. Kenapa pula? Sebab dia dulu rampas girlfriend nama kau. Tu Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia. Kenapa pula? Sebab duit dia banyak sangat. Dia tu geng-geng kaya. Jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Jangan Budak sekawan tadi cerita buah santapan untuk pahlawan. Tapi Tuhan kami meminta mari ucapan kata aluan. Majlis masalah hormatnya mempersilakan Ayahanda Pengeluh Tuan Haji Maulid bin Agun untuk menyampaikan ucapan kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati saudara Sulhi Saling selaku wakil pribadi kepada Yang Berhormat Datuk Sharifah Hasidah, yang saya hormati Ketua Kaum Kampung Istanbul Datuk Encik Abdul Rahman, Fungsi Surau, Ketua Ranting, Ketua Wanita, ahli jemaah surau, Darul Muhasibin, para wanita yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kita rahimkan pada pagi ini yaitu Ustaz Samsul Debat. Bagi tepuk kita. Inilah orang yang kita rahimkan pada pagi ini. Dan bagi pihak Kampung Askenalon, saya sukalah merekamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Ustaz karena pada pagi ini datang dari jauh, daripada Kuala Lumpur ke Sibu, dari Sibu ke Kuching. Alhamdulillah berkat tujuan yang sama, tujuan yang bersih kami, dalam hujan pun dia datang di keadaan yang selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya bukanlah untuk memberi sedikit kalimat apa sebagainya, cuma mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Ustaz karena telah sudi datang ke teratak surau kami ini. Bukan mesti Ustaz ya, surau begitu kecil, dan insyaAllah mudah-mudahan satu hari kelak akan menjadi besar surau ini insyaAllah. Ia sedang dirancangkan. Mudah-mudahan dalam tahun baru kan insyaAllah ya baru dirancang, bukan mana tahun baru semua dah ada sih, merancang insyaAllah ya. Dah lama kita usahakan, cuma seperti sebanyaklah macam-macam rintangan, lebih lagi kepada tanah kita yang kita membangun tanah besar, kita nak mula semua baru seluruh satu juga sih jaguna temulah ada temulah satu. Jadi ya tujuan sedikit maklumat perkongsian kepada tuan-tuan
Karena kita sekian lama dah pakai surut itu. Menghadap-hadap lah pada segala pengguna kita untuk ingin membina surau baru. Musrah baru juga insyaAllah kita akan jemput lagi berusaha kita, insyaAllah. Jadi saya rasa silah perlu saya cakap banyak Ustaz. Sekali lagi saya menekankan ucapan terima kasih di atas kesediaan Ustaz datang dari jauh dan menodai surau kami ini. Jadi dengan demikian saya sudahi. Nama Ustaz sudah begitu contoh hari pengajian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada ayah dan penghulu untuk ucapan alwan itu tadi. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum majlis ini kita teruskan dengan sukacitanya saya membacakan data penceramah kita pada hari ini. Nama beliau yang sebenarnya adalah Samsul Abi Ismail atau lebih dikenali sebagai Samsul Bebat. Dilahirkan pada 3 bulan Ogos 1977 di Jempol Negeri Sembilan. Beliau merupakan lulusan diploma pegawai awam dan ijazah sarjana muda undang-undang Universiti Tengah Gemara. Baiklah tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, tanpa masa lagi majlis ilmu kita teruskan dengan mempersilakan Ustaz Samsul Bebat untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk menjaga persaudaraan sesama Islam. Majlis dengan sukacita mempersilakan. Cubaan. Rasa tu lah depan lah. Beragam, tengok dulu. Halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, juga bahagia tu kampung tu kampung lah, Penghulu. Begitu juga wakil kepada yang berhormat Datuk Syarifah Hasidah ya. Masih banyak sampaikan salam kepada yang berhormat, saya tahu dia sibuk lah tu. Dan seterusnya juga kepada pemimpin-pemimpin tempatan semualah yang berkesempatan hadir, yang tak sempat saya semputkan di sini. Terima kasih banyak kerana hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Dalam bab pengucapan awam ni, bercakap kat depan ni, yang paling orang risau adalah tanggapan. Nak ke dia datang kampung aku ni kan, surau kecil je nak ke dia datang surau ni. Jangan anggap macam tu, saya memang suka datang tempat yang saya tak pernah datang. Kalau ajak saya datang lah, jangan tunggu masjid dari besar
Mudah-mudahan dengan Samsul debat datang ni, lepas ni jadi besar. Itu aja. Kan? Masjid yang besar-besar tu banyak lagi tak dapat panggil Samsul debat. Surau ni dapat panggil Samsul debat. Kan? Macam tu lah cerita dia. Kan? Jadi jangan risau. Nak pula datangnya hujan rahmat, sejuk pula. Buka aircon lagi. Macam mana tak sejuk? Kan? Macam tu lah. InsyaAllah saya seronok sangat dapat datang kemari. Lepas ni jangan tak panggil lagi, ya. Panggil lagi insya-Allah. Apa-apa pun hari ni tajuk yang telah dipilih adalah persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam. Menjaga persaudaraan. Ya. Kepentingan menjaga persaudaraan. Bila sebut persaudaraan, persaudaraan ni satu konsep pertalian darah ataupun pertalian hubungan. Dia kalau dalam Islam ni, saudara ni ada dua. Ada dua. Satu saudara sesama Islam, satu lagi saudara pertalian darah. Jadi kadang-kadang ada orang tu dia tak ada apa-apa pun tapi dia mengaku saudara, ada juga. Dulu dia tak mengaku tapi bila dah jadi Datuk Sharifah Hasidah langsung semua mengaku saudara dia. Macam tu lah. Contoh. Dulu tak ada mengaku pun, bila dah jadi Samsul Debat nanti tiba dia sepupu Samsul Debat. Macam tu. Semua mengaku kan. Kadang-kadang ada orang macam tu. Ada orang tu dia diam je tak nak cakap. Sebab dia tak nak orang cari dia. Dia betul adik beradik dengan dia tu tapi dia tak nak cakap. Kan? Orang cakap muka kamu ni macam muka dia. Kamu dengan dia saudara ke? Tak adalah. Dia tak nak cakap. Sebab dia merendah diri. Saya merendah diri. Jadi kalau kita tengok, sebagai contoh kita tengok satu konsep kita sebut biduk berlalu kiambang bertaut. Apa maksud tu? Biduk berlalu kiambang bertaut. Kita pernah dengar kan? Biduk berlalu kiambang bertaut tu menggambarkan macam mana kiambang, pokok kiambang tu. Pokok kiambang bila kita lalu, biduk ni lalu, biduk ni macam perahu lah kan. Dia lalu, kiambang tu akan berkuap sebab bagi laluan dekat dia lalu. Maknanya dia akan terpisah macam tu. Tapi lepas tu dia cantum balik. Kenapa dia cantum balik? Biduk berlalu, kiambang bertaut. Berlalu je biduk tu, dia bertaut balik. Kenapa dia bertaut? Macam mana dia boleh bertaut balik? Susah betul tanya tak ada jawab. Penceramah tanya, sudah penceramah juga jawab. Dah, agaknya kenapa dia bertaut balik? Pernah tengok, faham ke tak faham? Pokok kiambang ni kenal ke tak kenal? Kenal kan? Kenal. Pokok kiambang tu, dia mula-mulanya rapat ni. Tapi lepas tu dia berkuap macam tu. Lepas tu dia bertaut balik. Kenapa? Sebab apa? Air sungai. Kenapa? Macam mana? Ada ikatan. Ya Allah. Tak, pokok tu, saya bukan tanya pasal persaudaraan ni. Pokok tu kenapa dia boleh cantum balik? Tadi dia dah berkuat dah. Macam mana dia boleh taut balik? Kenapa agaknya? Soalan bonus. Siapa yang boleh jawab agaknya? Sebab pokok tu nampak je daun kiambang tu dekat atas. Mikrofon tu dah ke belum? Dia kalau dua tu dia menjadi bertenang. Dia puncanya adalah di bawahnya tu akarnya tu bersimpul. Akarnya tu bertaut dekat bawah tu. Jadi macam mana dia pisahkan macam mana pun, dia tetap akan bertaut kembali. Macam tu juga hubungan persaudaraan kita sebenarnya. Macam mana pun lah adik-beradik itu bergaduh, dia tetap ada pertalian darah. Buatlah macam mana pun. Termasuklah satu lagi peribahasa Melayu, air yang dicincang takkan putus. Tahu juga. Ya? Kan? Tahu. Kan? Kenapa dia tak putus? Tanya lagi. Aduh, susah betul. Adalah, maknanya pokok kiambang ni dia punya akarnya tu bertaut, bercantum. Macam itulah juga kita kadang-kadang bergaduh. Paling senang nak faham ni, tengok anak-anak kita. Bila hari raya kita berkumpul saudara mara kan? Berkumpul saudara mara, adik-adik ni, anak-anak ni bermain sesama dia. Dia tak kira pun ayah dia kerja apa, ni kerja apa. Dia main sama-sama, berlari ke sana kemari. Lepas tu terjatuh ataupun terkena mata dia, menangis, dia mengadu. Mak, tadi dia buat kena kat mata, mengadu. Lepas tu dia bawa diri, dia gaduh ni, tak baik ni. Tapi
Lepas tu bila dia lama kelamaan dia baik sendiri. Sebab apa? Itulah dia hidup berlalu kiaman bertaut. Kalau tengok hidup berlalu kiaman bertaut ni merupakan satu peribahasa yang sangat unik, menggambarkan persaudaraan, membawa erti yakni perselisihan faham antara dua pihak. Biasanya saudara mara akhirnya akan berbaik semula. Maka peribahasa ini seringkali digunakan oleh masyarakat kerana memang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Memang bijak pandai orang dahulu teliti dengan persekitaran di mana mereka tinggal di kawasan kolam, tasik, sungai, danau di mana apabila banyak pokok kiambang bertumbuh dan perahu mereka lalu, kiambang akan terbelah dua dan kemudian akan bercantum semula dan bertaut semula. Itu maknanya orang dulu-dulu. Dia mampak tu, dia tahu dia nak gambarkan dengan kehidupan. Di mana biawak memanjat, kat situ anjing menyalak. Apa maksud tu? Wah, saya ni banyak tu peribahasa adat Negeri Sembilan. Kan? Yang mana anjing menyalak, kat situ biawak memanjat. Biawak memanjat. Maksudnya apa? Maksudnya ikutlah adat tempat tu. Kalau orang tu tak biasa berpantun, jangan berpantun. Kan pening kepala. Saya hari tu ceramah, ada pengacara majlis tu dia bagi pantun tak berapa kena. Kan? Berarak awan berbalam petang, berarak di celah pepohon ara. Saya kata tinggi betul pohon ara tu sampai awan boleh berarak celah pokok tu. Tapi bunyinya sedap. Bunyinya sedap, dia tak boleh kira bunyi sedap. Maksud dan juga pembayang tu mesti kena. Kan? Mesti kena. Kan? Begitu juga ukhuwah pula membawa maksud persaudaraan, saudara, teman, sahabat dan lain-lain. Dan menurut Al-Quran, ukhuwah adalah merupakan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, bantu-membantu, bertolak ansur, bermesra dan juga cinta mencintai antara sesama umat Islam tanpa terkecuali. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa agaknya faktor-faktor yang boleh menyebabkan persaudaraan ini terganggu? Ya, sebab apa saudara terganggu? Sedangkan dalam hadis Nabi ada sebut dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, persaudaraan, perbandingan orang-orang mukmin pada kasih sayang mereka adalah seperti tubuh badan yang satu. Apabila satu anggota merasa sakit, seluruh badan akan turut merasainya. Contohnya, katalah Tok Ketua kita tadi, Tok Pengulu kita terasa hati bergaduh dengan imam. Contohlah. Dia bergaduh dengan imam. Punyalah tak baik. Jadi imam kalau kita ni nak buat kenduri pun susah. Ajak Tok Pengulu, nanti kan takut imam tak datang. Panggil imam pula takut Tok Pengulu tak datang. Macam mana? Susah tak? Susah lah. Bila panggil Tok Imam, imam cakap, kau ajak tak Tok Pengulu? Ajak. Kalau macam tu kami siap datang. Kami tak nak datang lah. Kenapa pula? Kau suruhlah dia baca doa. Imam pula tersati. Kan? Tapi kalau orang yang baik, tanggungjawab kita dalam Islam apa dia? Mendamaikan keduanya. Dah habis lah bateri. Tak bunyi lah. Jadi kita mendamaikan mereka. Contohnya Pak Imam nanti jemput datang kenduri ya. Ajak Tok Pengulu sekali, ajak. Kalau macam tu tak nak datang lah. Jangan macam tu. Sebab Tok Pengulu sendiri pun tanya, Tok Imam datang tak? Kalau boleh minta dia datang, dia bacakan doa. Dia cakap, ya ke? Dia cakap macam tu ke? Dia buat cerita. Cakap pula dengan Tok Pengulu. Tok Pengulu cakap, Imam datang. Imam, kalau Imam datang tak nak. Janganlah. Sebab Imam kata Tok Pengulu kena ada, barulah bermakna program tu. Oh, dia ke? Biar betul ni. Betul. Sudahnya dua-dua kena tipu. Tapi tipu yang itu namanya tipu wajib, bukan tipu sunat. Tipu sunat tak ada. Itu tipu wajib sebab apa? Sebab dalam Quran kata wajib kita mendamaikan antara dua saudara yang bertelingkah. Kalau tidak susah. Kampung dah lah tak besar mana. Pergi kedai makan jumpa dia. Nak pergi pasar jumpa dia lagi. Pergi kedai lah. Kenapalah waktu ini kau nak makan kat sini? Kata kan. Gaduh kan? Tu. Kemudian tidaklah seseorang itu digelar al-wasil kata Nabi.
Kan penyambung satu rahim apabila dua bersifat mukafi'i, itu orang yang menyambung satu rahim jika saudaranya menyambungnya dan akan memutuskan apabila memutuskannya. Akan tetapi al-wasil itu ialah seseorang yang apabila terputus silaturahim, beliau segera menyambungkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Maknanya nampak orang bergaduh ya, cepat-cepat kita cuba damaikan. Ya. Dan kalau kita lihat pengajaran hadis ini, agama Islam mementingkan hubungan silaturahim. Penting silaturahim, tak kira siapa. Termasuk Samsul Debat. Selagi mana di Islam, kita wajib baik. Nabi ajar kita, kenapa kita kena baik? Pertama di Islam. Sebab di Islam kita kena baik. Apatah lagi ada pertalian darah, lagi kena baik. Selagi mana dia beriman dan dia tidak memusuhi Islam, wajib baik. Dia mengamalkan ajaran Islam, wajib baik. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia sebab dia lain parti dengan kau. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia. Kenapa pula? Sebab dia dulu rampas girlfriend nama kau. Tu Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia. Kenapa pula? Sebab duit dia banyak sangat. Dia tu geng-geng kaya. Jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia. Ada pula satu fahaman tu adalah kasta-kasta pula. Ada level-level kedudukan level dia. Nabi tak ajar. Nabi ajar apa? Nabi ajar sebenarnya setiap umat Islam itu sama. Sama saja di sisi Allah. Yang membezakannya adalah amal soleh dan ketakwaannya. Itu je. Yang lain semua sama. Tak kira lah dia ada jawatan Datuk Pengulu ke, dia jawatan orang berhormat ke, dia ni jawatan Perdana Menteri ke, dia jawatan Presiden Amerika Syarikat ke, tak kira, sama di sisi Allah. Hebat mana pun, tinggi mana pun jawatan orang tu, beraknya busuk juga. Betul. Oh, berak dia wangi weh, dia orang kaya. Siapa kata? Kita teruk dengan spray ni banyak. Kan? Tempat apa? Rumah dia besar, sampai masa mati tak bawa pun, tak bawa mati pun kubur. Tak bawa pun barang tu, barang yang disuka. Saya ni penggemar barang-barang antik, dia kata. Dia kumpul barang antik ni, kolektor. Sudahnya dengan dia antik sekali. Dan nampak macam mana? Hebat mana pun kita. Dan kita nak ke mana? Sudahnya satu tempat yang tujuannya. Yaumul akhir. Hari akhirat juga tempat tujuannya. Cuba tengok hari ni yang datang surau. Siapa yang ramai datang? Bukannya belia yang ramai. Yang ramainya beliau. Kan? Beliau-beliau yang sujud lutut dah berbunyi ni. Kan? Batuk lagi banyak daripada bercakap. Kan? Nak cakap apa? Kita nak menongkat langit tak boleh kan? Samsul Debat pun kira tua dah ni. Dah sebut pula tadi lahir. Lain kali jangan sebut. MC pun kan. Rahsia tarikh lahir ni sensitif. Dan cuma tengok kat Google, jangan percaya kat Google tu. Tapi betul. Saya dah tua dah. Kalau tengok umur saya ni dah 40-an ni. Kalaulah umur saya sama macam umur arwah abah saya. Arwah abah saya meninggal dunia berapa? Umurnya 50 tahun genap. Ayah saya meninggal muda. Kalau orang cakap 50 tu meninggal muda lah. Makna saya tak sampai pun 5-6 tahun lagi nak hidup. Kalau saya ikut umur ayah saya. Macam tu je fikir. Habis yang tua ni, Ustaz, kami ni dah tua-tua baru datang surau. Jangan malu. Baguslah ada orang tua tu tak sedar diri duduk disko lagi. Betul tak? Ada. Tua-tua dia peluknya speaker tu. Dekat kelab dangdut tu. Ya Allahu Akbar. Maka saya nak bagi tahu, ayah anda bonda yang datang pada pagi ni, bertuahlah. Sebab apa? Sebab usia yang tua itu merupakan satu pencapaian. Bukan semua orang sampai kat situ. Budak-budak ni gelap besar-besar ni belum tentu lagi sampai umurnya 30 tahun. Tak belum tahu lagi. Tercekik sudu mati. Main lato-lato mati. Main lato-lato boleh mati.
Dekat Indonesia tu, dekat Kalimantan ke Sulawesi tu, pertandingan lato-lato tu. Dia boleh main lato-lato tu, dia juara 4 jam dia main tu tak berhenti. 4 jam dia menang seekor kambing, ada reben kambing tu. Pening kambing tu pakai reben, dah pening kepala. Nah, macam-macam sebab boleh mati. Kan? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Itu sebabnya hari ini penting jaga silaturahim. Ya, jaga silaturahim. Kemudian antara silaturahim dia syariatkan adalah saling mengasihi, saling memuliakan, memberi maaf kepada orang yang membuat zalim, memberi kepada orang yang tidak mahu memberi kepadanya. Nampak tu? Memberi kepada orang yang tak mahu memberi kepadanya. Gini kita tak. Kau tak bagi aku tak apa. Aku tak bagi engkau. Nampak? Itu kita. Tapi Islam aja, dia tak nak bagi, kita bagi dekat dia. Selama ni dia buat kenduri, dia tak pernah ajak kita. Dia panggil geng-geng dia je. Semua geng-geng penghulu je dia panggil. Contohlah agaknya macam tu lah. Yang ada jawatan penghulu, paling kuat pun wakil yang berhormat tu. Panggil. Tapi orang kebanyakan je kita dia tak panggil contohnya. Tapi kita bila buat kenduri, kita ajak semua memberi, walaupun kepada yang tak mau memberi kepada kita. Kita masuk korban lagi tu. Masuk korban, kita kata bagilah dekat semua. Bagi, termasuklah orang yang tak nak bagi kat kita. Itu surau ni buat berapa korban? 3 ekor? Oh tak buat? Oh tak buat. Asal tak buat? Macam mana? Tak ada, lah kenapa tak buat? Tak ada orang nak buat korban? La ilaha illallah, kesian ni. Jadi tumpang dengan masjid sekali lah. Masjid yang paling dekat masjid mana? Oh ya ke? Oh. Tapi kalau sebenarnya kalau nak buat, boleh je buat. Kalau tak ada tenaga yang boleh tumbangkan lembu tu pun, hantar dekat tempat sembelih tu, siap proses, hantar daging dah siap je. Buat. Jangan tak buat, buat. Rugi tak buat. Tak apalah. Jadi bagi kepada orang yang tak mau memberi pun kita bagi. Dan kemudiannya, kesemua ini dilakukan hanyalah semata-mata kerana Allah SWT, bukan tujuan untuk mendapatkan pujian serta habuan dunia. Bukan. Rahim. Itu sebabnya kalau kita tengoklah, kita nak bagi dekat orang ni, kita nak, kenapa nak jaga silaturahim ni? Salah satunya, bila saya cerita pasal usia muda dengan usia tua, itu sebab kita kena jaga silaturahim. Salah satunya juga minta maaf. Salah satu tanda akhir zaman, salah satu tanda akhir zaman adalah umat Islam memberi salam kepada mereka yang kenal sahaja. Itu juga tanda akhir zaman. Dia bagi salam kat orang yang kenal. Assalamualaikum. Orang ni tak kenal, tak apalah, buat tak tahu. Itu tanda-tanda tu. Itu tanda akhir zaman. Nah, dekat nak kiamat lah tu. Jadi itu sebabnya bagi salam dekat semua. Assalamualaikum. Baik masuk kedai. Assalamualaikum semua. Contoh bagi salam. Kan, masuk surau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu bagi salam. Kan? Jadi kalau kita tengok kenapa kita kena buat baik, sebab tu saya sebut tadi, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Sebab apa? Sebab itulah kita kena jaga silaturahim. Sebab kita boleh mati bila-bila masa. Ini tak, minta maaf semua ada syarat. Memaafkan pun kadang-kadang kita letak syarat. Sebenarnya ada satu syarat untuk minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syarat dia. Faham tak? Kadang-kadang kita ni bergaduh dengan orang. Kita nak minta maaf ni. Orang cakap, kau minta maaf dengan dia. Kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Aku ni lagi tua daripada dia. Ayat dia. Syarat ni maknanya, dia kena orang tu lagi tua baru dia minta maaf. Tak. Yang kedua, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Aku pangkat lagi tinggi daripada dia. Pangkat pula. Ada orang tak nak minta maaf sebab pangkat. Ada orang tu pula, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Paling ramai sekali macam ni. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Bukan salah aku. Itu satu lagi. Okey.
Pernah tak kita macam ni? Dalam kampung kita ni, kita dengar ada seorang sakit tenat. Pernah dengar tak? Dengar-dengar siapa tu sakit tenat lah. Itulah aku ingat lepas asar ni aku nak pergi tengok dia. Dia cakap dengan isteri dia, kamu nanti lepas asar nanti saya nak pergi tengok dia sakit. Lepas asar tu tiba-tiba, jadi tak pergi. Macam malas lah. Besok. Malam tu meninggal. Pernah jadi tak? Kita tangguh nak pergi tengok, malam tu meninggal. Esok tu apa ayat kita? Tak sempat aku pergi tengok dia. Aku baru nak tengok dia semalam. Ingat nak pergi hari ni, dah meninggal malam tadi. Nampak? Itu dia meninggal. Kalau kita meninggal pun tak sempat juga kan. Macam itulah juga nak beritahu kenapa kita kena minta maaf. Kenapa kita kena memaafkan? Sebab kita tak tahu kita mati bila. Kalau kita mati awal tanpa sempat minta maaf, kitalah manusia paling rugi sekali dalam dunia. Katalah saya bergaduh dengan Tok Pengulu. Contohlah ni contoh saya Tok Pengulu, okey, TB. Kan? Tok Pengulu, bila orang tanya dengan Tok Pengulu, Tok, apa Tok Pengulu gaduh dengan Samsul Rebat tu? Cubalah berbaik-baik. Tok Pengulu kata apa? Aku memang nak baik dengan dia. Dia tu yang tak nak baik dengan aku. Dia kata macam tu. Tanya pula Samsul Rebat, kenapa tak nak baik dengan dia? Kan? Baik-baik, sudahlah. Aku dah hulu tangan kat dia. Dia yang tak nak maafkan aku. Contohnya. Masing-masing bagi alasan. Akhirat nanti jangan risau. Silaturahim tu sendiri akan bagi tahu siapa yang tak nak baik dalam hati dia. Itu sebab beratnya silaturahim ni. Nama tu silaturahim. Sifat rahim tu adalah sifat Allah. Allah letakkan sifat Allah dalam perhubungan. Jangan main-main. Itu sebab kesannya berat. Katalah saya bersalaman dengan Tok Pengulu. Saya salam, minta maaf Tok ya, selamat hari raya, maaf zahir batin, maaf salah silap saya selama ni. Tok Pengulu pun cakap, yelah, samalah dengan kami pun. Contoh, salam ni cakap dah. Tapi dalam hati, contohnya dalam hati, ni pun kejap bunyi tak bunyi ni. Kata Tok, kan, ayah cari pasal mikrofon ni. Berdamailah dengan mikrofon ni. Katalah Tok Pengulu dalam hati dia, ataupun saya lah dalam hati saya, tak payah pakai mikrofon lah. Katalah saya dalam hati tak selesai. Dengar tak dengar ni? Cubaan 1 2 testing 1 2 3. Okey pula. Cubaan. Bateri dia kot ni. Katalah salah seorang, contoh orang perempuan pun, dia bersalaman, yelah, samalah kan, tapi dalam hati dia tak maafkan. Contoh, yang seorang ni minta maaf betul-betul ni, saya minta maaf ya, saya buat salah silap apa semua. Yang seorang, yelah, saya pun minta maaf, tetapi hati tak selesai. Siapa yang dalam hati dia tak maafkan, dia dengan Allah Ta'ala tak selesai. Yang tadi betul-betul minta maaf selesai dah dengan Allah Ta'ala. Faham maksud saya? Dan percaya cakap saya, orang yang tidak memaafkan hatinya tak akan tenang sampai bila-bila. Itu sebabnya memang bukan senang nak memaafkan. Bukan senang nak minta maaf. Yang mana nak bukan salah kita. Bukan senang nak minta maaf, bukan senang nak memaafkan, tapi itulah sifat yang paling mulia di sisi Allah. Maafkanlah. Saya ada seorang sahabat baik saya, nama dia Muhammad Aidil. Kawan baik saya daripada sekolah rendah, daripada darjah 1, tahun 1, tahun 2 sampai darjah 6. Kemudian sambung pula sekolah menengah, saya pergi sekolah sama penuh lain, dia pergi sekolah sama penuh yang lain. Sampailah tingkatan 5, setiap kali balik cuti, kita orang jumpa lah. Ya Allahu Akbar. Potong mood cerita ni. Tengah-tengah jalan. Mic tadi dah boleh belum? Mic tadi. Belum lagi. Ni bateri kot, saya ingat bateri. Cubaan. Lepas tu cubaan 1 2 testing 1 2. Tu.
Alhamdulillah. Tak apa. Ya. Okey. Jadi kawan baik saya ni daripada darjah tu, daripada darjah 1 sampai darjah 6 UPSR, kemudian dia masuk sekolah sama penuh, saya masuk sekolah sama penuh yang lain. Kemudian sampailah tingkatan 5 masuk UiTM. Saya masuk UiTM di Melaka, di London, Lendu. Dia pula masuk UiTM di Perlis. Kemudian sambung ijazah sama-sama di Shah Alam. Di Shah Alam saya ambil ijazah sarjana muda undang-undang, dia pula ambil engineering. Kemudian pada semester yang kedua, saya ingat lagi masa semester kedua, masa buat law tu, dia buat engineering. Saya ingat lagi saya bercakap dengan dia, saya kata rasa-rasanya mau kita besok, sebab memang rapat betul, malam keluar minum sama-sama dengan dia. Dia cakap, aku rasa nanti dia mau kita ni bersanding sama-sama. Saya kata macam tu. Saya cakap macam tu lah. Tapi apa yang dia ni cakap kat saya, dia kata, entahlah, aku macam tak nampak lah. 2 minggu lepas tu dia ditemui mati dalam keadaan dibunuh. Itu sahabat baik saya tu, di Shah Alam. Saya dah lama dah sedih pasal tu, tapi hari ni saya boleh cerita lah. Masa dia kena bunuh tu, masalahnya kes tu dikatakan salah pukul, salah orang, salah pukul, dan sahabat saya ni mati. Dan untuk makluman, saya bukan nak cerita pasal kematian tu lah, just nak cerita Aidil ni kawan baik saya ni memang rapat betul. Bayangkan dia cuma ada 2 beradik. Bayangkan kalau jadi mak ayah dia cuma ada 2 beradik, lelaki perempuan, dan dia anak sulung. Bayangkan hancur luluh hati seorang ibu dan seorang ayah bila kematian anak sulung macam tu kan. Tapi satu benda yang saya nak share, bila arwah Aidil ni kawan baik saya ni seorang yang sangat baik, tak tinggal solat, bercakapnya cermat, budi bahasa tinggi, sopan santun. Orang baik-baik ni untuk Allah Ta'ala akan panggil dia cepat. Jadi bila dia dah meninggal ni, waktu ke bumi tu, masa nak ke bumi, kita orang ni, kawan-kawan dia tunggu dekat rumah ni, dengar-dengar dia meninggal dunia, kita orang pun terkejut. Tak tahu dia apa lagi, tak tahu masalah apa. Dekat-dekat nak maghrib baru tahu. Jenazah belum sampai lagi. Dekat nak maghrib baru tahu dia ni terlibat dengan satu kes bunuh, ada orang bunuh dia. Kemudian bila bawa sampai ke rumah, dah sampai ke rumah, dekat rumah pasang 3 kemah ni. 3 kemah macam kenduri kahwin. Punya ramai kawan-kawan ni nak tunjuk baiknya arwah ni. Punya ramai betul orang datang. Wakil rakyat mati pun tak macam tu lah. Macam tu nak cakap lah, tak, mungkin ada lah ramai lah kan. Tapi yang ni ramai betul. Arwah abah saya adalah orang yang memimpin tahlil dekat masa jenazah tu sampai. Masa sampai tu tengoklah muka dia dengan bengkak-bengkaknya, dengan ada kesan lebam, ada darah sikit, ada nampaklah kesan darah. Tapi esoknya tu dikebumikan. Sampai malam, esok pagi tu kebumikan. Sebelum Zuhur dah kebumikan pagi. Masa tu pagi bawa ke tanah perkuburan. Ibu dia dengan ayahnya dekat tanah perkuburan. Apa mak saya cakap dekat mak Aidil ni? Dia cakap, sabarlah, sabar banyak-banyak. Ni semua Allah Ta'ala bagi ujian. Apa ayat ibu kepada Aidil ni? Dia kata, saya dah maafkan lah orang yang buat anak saya ni. Di tanah perkuburan, seorang ibu yang kehilangan anak ni boleh sebut macam tu. Bayangkan, besar tak besar hati dia. Orang lain aku takkan maafkan. Kalau orang lain, kenapalah buat anak aku macam ni kan? Tapi dia tak. Dia nangis, sedih, tapi dia kata dia maafkan. Bahagia. Itu yang sekali masa kenduri kahwin adik saya, dia datang. Anak perempuan ini dah kahwin lah kan. Adik dah kahwin, bawa. Muka cucu dia sebiji muka arwah dia. Terkejut saya. Hui, budak ni. Kata dia kan. Itu ada cerita. Tapi nak bagi tahu, memaafkan ni mulia di sisi Allah. Jangan dipanjang-panjangkan pergaduhan. Kita ni tak tahu mati bila. Itu sebab janganlah, aku baru nak minta maaf dengan dia. Tak sempat. Itu sebabnya minta maaf. Jangan kira salah siapa. Kalau kira salah sampai sudah tak minta maaf. Sedangkan orang pun rasa itu salah kita. Kan? Macam itulah. Jadi seorang Muslim hendaklah terus menghubungkan silaturahim. Kan? Hubungan silaturahim terutamanya dengan kaum kerabat, dengan saudara mara lebih lagi kena jaga silaturahim yang ada pertalian darah. Itu sebabnya kalau kita bersedekah,
Kalau kita nak tolong orang, yang paling aula, yang paling afdal, utamakan saudara mara dulu, baru orang lain. Kadang-kadang beria-ia tolong orang ni, orang susah sana sini, tolong. Satu dunia pergi. Mak saudara belakang rumah pun tak tolong. Kadang ada macam tu. Nak tunjuk dekat orang dia paling prihatin kali bantu semua orang. Tapi dia terlupa. Ada saudara maranya yang dia tak tolong. Sebab apa? Nabi kata siapa yang menolong saudara maranya, dia akan dapat 2 pahala. Pertama, pahala sedekah, dan keduanya pahala silaturahim. Tapi kalau dia tolong orang selain daripada saudara maranya, dia dapat pahala sedekah sahaja. Tapi dapatlah pahala. Bukan kata tak boleh tolong, boleh tolong. Tapi utamakan saudara mara dulu. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, bertakwalah pada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Banyak kali dipesan, tolong jaga silaturahim. Silaturahim dalam istilah syariat, berkunjung dan bertemu dengan orang lain, baik kerabat maupun bukan, namun makna lebih tepatnya lagi adalah berbuat baik kepada saudara kerabat dengan pelbagai bentuk kebaikan. Cara menjaga silaturahim. Cara menjaga silaturahim, yang pertama, minta maaf. Minta maaf selalu. Kalau ada rasa macam tak kena, minta maaf. Jangan nak marah aja. Ada je nak marah. Kadang-kadang dulu dia tak marah macam tu, tapi sebenarnya pangkat tinggi ni marah aja. Contohlah. Sebab tekanan perasaan. Banyak stres kerja, betul dah tu. Jadi kena nak marah. Jadi sebenarnya salah ke marah? Kalau boleh memanglah jangan marah, tapi kalau dah marah tu biasalah manusia ni kadang-kadang dia marah. Tetapi yang paling baik, dia lambat marah tapi cepat sejuk. Itu paling bagus. Lambat marah tapi cepat sejuk. Ada orang dia lambat marah, tapi sekali dia marah, teruk betul, lambat sejuknya. Ada orang cepat marah tapi cepat sejuk. Jap marah, tapi cepat sejuk. Yang paling teruk sekali, cepat marah, lambat sejuk. Tu paling teruk. Dia senang marah, lepas tu payah nak sejuknya. Marah saja. Jadi tengok kita masuk kategori mana. Minta maaf tu ayat baik. Minta maaf ya, lambat sikit. Minta maaf je saya ni. Minta maaf je. Minta maaf. Memang senanglah minta maaf. Kata Kalish. Senang betul nak minta maaf. Jantan. Macam tu lah kan. Semua salah jantan. Kesian Emir. Macam tu lah. Ayat dia kan. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Kedua, jaga komunikasi antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang hari ni kita syukur sangat, zaman dah berubah. Tak macam dulu. Dulu kalau nak hantar apa, nak bagi buat berita, tulis surat. Kan? Surat letak stamp 30 sen. Kalau luar daripada Sarawak, kena pakai 50 sen. Kalau nak cepat, aerogram. Kan? Lepas tu pakai telegram tu kalau emergency. Setiap satu perkataan nak kira berapa sen. Dulu. Cepat balik, ayah meninggal dunia. Menangis dah sana. Baru sampai telegram tu. Nampak tak? Dulu. Sekarang dah mudah. Banyak media sosial. Ada WhatsApp. Ada Face. Ada Tik. Tahu. Ada tua-tua manusia ada Instagram yang main-main. Kan? Betul tak? Sekarang mudah dah. Tok Penghulu ada TikTok. Ada. Jangan main-main. Sikau bagi dua. Kan? Masing-masing ada TikTok. Sebab apa? Jadi jalur tak untuk tujuan yang baik, komunikasi, berkongsi maklumat, apa salahnya? Tadi kata-kata Tok Penghulu tadi dirakamkan, dipotong dan dimasuk dalam TikTok. Kita dah merancang untuk membina masjid yang lebih besar. Tapi orang cut sekat tu je. Dia tak cerita pun yang ayat hujung tu, tetapi ada kekangan-kekangan seperti tanah, seperti kelulusan dan juga prosedur yang perlu kita patuhi. Macam Perdana Menteri pula cakap. Macam tu lah. Yang tu dia tak ambil. Lepas tu dia cakap macam kan. Betul.
Datuk Penghulu ni pun dia pandai cakap lapik, tapi baru perancang. Bukannya selepas tahun baru ni dah ada. Maknanya baru dirancang untuk dikemukakan. Tangan saya ni terikat. Maknanya prosedur perlu dipatuhi. Wah, macam tu. Baru orang politik macam tu lah cakap. Kan? Ni yang wakil Datuk Sharifah Hasidah tu, dia dengar je. Kejap lagi dia sampaikan dekat Datuk. Datuk, tadi Tok Penghulu kata yang pasal masjid tu minta tolong ni. Ya ke? Habis aku cakap apa? Saya tak cakap apa-apa. Saya diam. Bagus-bagus. Jangan cakap apa-apa. Nanti saya fikirkan jalannya. Macam tu lah. Kan? Dah macam slow pula lah. Okay. Jadi makna kata, kelebihan tu gunakan. Gunakan dengan sebaik-baik. Macam dekat dalam Face tu kan. Face apa? Tengok ada live ni. Ni TikTok pun ada live. Kemudian ada yang sahabat saya ni, ya, dia rekodkan sebab nanti lepas 2-3 hari akan masuk dalam YouTube. Jadi keluarlah nama surau ni. Kan, surau yang akan bertukar menjadi masjid, insya-Allah. Kan? Apa masalah? Kan? Apa masalah? KLCC boleh buat masjid yang berapa juta tak boleh buat? Kecilnya hal. Aduh. Bukan nak buat bangunan bertingkat-tingkat. Kita nak buat masjid, mendirikan rumah Allah. Tapi satu je tanggungjawab kita. Masjid boleh buat. Tapi sejauh mana kita boleh yakinkan yang bahawa masjid itu akan dipenuhi. Buat masjid besar-besar orang tak datang buat apa? Tu saya cakap. Selagi tu bukan betul Tok Penghulu, wakil rakyat akan usahakan masjid, tapi kita, peranan kita, pastikan anak-anak keluarga datang masjid. Surau ni pun payah nak penuh, macam mana nak pergi masjid? Contohlah. Itu tanggungjawab kita. Ada satu masjid dekat Felda Palung 14 di Jempol Negeri Sembilan. Dia buat kempen, anak-anak sekolah rendah datang masjid sembahyang subuh, dapat duit belanja RM3 setiap seorang. Ayahnya bising, pergi. Nanti tak dapat duit belanja, pergi. Ayahnya tak pergi. Sudahnya, dia buat satu lagi program, iaitu untuk orang dewasa pula, siapa yang datang bersolat jemaah 40 hari berturut-turut, layak untuk dapat cabutan, untuk buat cabutan bertuah untuk memenangi skuter 10 pemenang. 10 pemenang. Hadiah disponsor oleh YB kawasan. Jadi sampai ke YB Sharifah Hasidah. Sampaikan aja, setakat sampai tak ada masalah. Betul. Tak, dia buat macam tu. Alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat, 40 waktu berturut-turut. Mesti berturut-turut. Bukannya hanya dapat 20 waktu, lepas tu terputus. Esok tak ada hal. Tak, dia akan kosong balik semula. AJK Masjid atau AJK Surau akan ambil kedatangan. Dia akan sahkan dia dah datang 40 hari berturut-turut. Untuk layak, untuk buat cabutan bertuah. Tu antara usaha lah. Alah, nanti tak ikhlas lah Ustaz. Sebenarnya tak. Memang betul, mula tu berpunca daripada cabutan bertuah. Tetapi, bila orang dah pergi hari-hari, dia akan rasa kelazatan yang solat Jumaat untuk subuh. Kemudian, komunikasi penting. Komunikasi penting. Dan kemudian fokuskan kepada kelebihan adik-beradik. Yang ada pertalian darah tu kena fokus. Jaga hubungan persaudaraan sesama kita. Sikit-sikit terasa hati tu tolak ke tepi lah. Jangan disebabkan oleh sikit selisih faham, kan? Terasa hati tak mengajak, tak menjemput, lepas tu kita putuskan persaudaraan. Tak berbaloi sebenarnya. Tak usah. Ya? Renggang silaturahim, fokuskan kepada perkara-perkara yang baik. Dia tu memang mulut dia jahat betul. Tak tahan. Tapi jahat-jahat mulut dia, tapi dia lah yang paling banyak sekali. Kalau kenduri kenara, dia lah yang paling kuat sekali. Dia yang paling beria tolong masak. Dia paling ni. Contohnya, ambil kebaikan-kebaikannya. Jangan fikir keburukannya. Kemudian berkongsilah masalah. Berkongsi masalah. Nampak atau masalah, tolong. Adik-beradik dalam kesusahan, tolong. Ikut kemampuan kita. Tak mampu bagi duit, 5,000 bagi 10,000. Tak mampu bagi duit, datang bagi nasihat. Tak mampu nak bagi nasihat, datang dengar. Dengar pun kadang-kadang dah cukup baik dah. Ya ke? Sianya Allah, dengar. Kan? Lakukan program bersama-sama. Kan?
Sama-sama kita buat program kenduri kenara sama-sama. Kalau buat jamuan makan sempena hari lahir, sempena hari lahir suami yang ke-87, la ilaha illallah. Buat halaman hari lahir seronok dia, potong kek 30 tingkat. Tapi yang boleh makan yang bawah sekali je, yang atas tu tak boleh makan, yang bawah tu boleh makan. Action aja yang atas tu, kan? Dan nak kongsi juga apakah bahaya memutuskan silaturahim. Ini kena ingat. Apakah bahayanya jika kita memutuskan silaturahim? Pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23, artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatan mereka. Bila Allah laknat dia, bayangkan sampai satu tahap dia buta tu, maksud bukannya tak nampak, dia tak nampak dah kebaikan. Ditulikan telinga bukan dia pekak, dia tak nak dengar dah benda-benda yang baik. Itu sebabnya kita ni dalam persaudaraan kena hati-hati. Nak pula ni zaman media sosial, rumah makin besar, orang makin tak ada, bukan orang makin ramai. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin rendah. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Berkawan di media sosial begitu ramai, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat masa. Apa lagi? Ni matanya membuka tapi tak pernah melihat. Nampak tu kenduri, nampak tapi tak pergi. Kenapa? Buta lah tu. Bukan buta, hatinya tu buta. Tak rasa apa. Teknologi maklumat semakin canggih, tetapi fitnah dan aib juga semakin tersebar. Ceritanya sikit aja, yang dikembang-kembangkan tu jadi lain cerita. Itu sebab bila datang seorang membawa cerita kepada kita, kita kena hati-hati, jangan terus terima. Inilah selama ni yang merosakkan perpaduan di kalangan masyarakat. Bila seorang bawa cerita, ya Allah, tak sangka dia macam tu. Jangan mudah-mudah percaya berita-berita daripada orang. Siapa cakap? Dia cakap. You. Nampak? Abu Lais As-Samarkandi bagi tahu, kalau ada orang bawa cerita, ada 6 perkara yang kita kena buat. Bila ada orang bawa cerita, 6 perkara kita kena buat. Pertama, jangan kita terima cerita tu. Kenapa jangan terima? Sebab kesaksiannya tak cukup. Siapa cakap? Dia cakap baru seorang. Kesaksian tak cukup. Yang kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Jangan kau cerita. Kenapa pula? Kalau cerita tu betul, jadi mengata. Kalau cerita tu tak betul, jadi fitnah. Jadi suruh dia berhenti bawa cerita. Kalau ada orang cerita, dah, kau boleh tak jangan cerita lagi cerita ni kat orang lain? Pesan kat dia jangan cerita. Itu kedua. Ketiga, janganlah kita bersangka-sangka dengan cerita tu. Tak sangka dia macam tu. Kita baru dengar. Sebab dalam surah Al-Hujurat ayat 12, janganlah sekali-kali kalian berprasangka, kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Dan dalam ayat yang sama membawa yang keempat. Dan sebagainya, jangan sangka. Yang keempat apa? Jangan pula kamu menyelidik. Betul ke cerita tu? Entahlah, tapi tak apa. Aku kenal abang tu. Nanti aku tanya. Apa hal aku update? Update pula. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Mengata, memfitnah. Dua-dua natijahnya neraka. Dan yang keenam, apabila kamu membenci perbuatan itu, usahlah kamu mengulangi pula perbuatan itu. Kita pula yang buat benda tu. Jangan. Jadi kesimpulannya, jangan sebar cerita, jangan mudah percaya cerita orang. Itu dia. Yang kedua, keburukan memutuskan silaturahim seperti memakan bara api. Ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah dan laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah,
Aku mempunyai keluarga dan ketika aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk terhadapku. Mereka acuh terhadapku. Padahal aku telah bermurah hati kepada mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian maka seolah-olah kamu memberi makan mereka dengan bara api dan pertolongan Allah akan selalu sentiasa menyertaimu selama kamu begitu berusaha bersilaturahim. Contohnya kita buat baik dengan adik-beradik kita. Kita buat baik dengan saudara mara kita. Tapi dia buat tak tahu je dengan kita. Dia tak layan kita dengan baik. Maka teruskanlah buat begitu, biarlah mereka tu yang makan bara api, kata Nabi. Dia nak makan bara api, biarlah. Tapi Allah akan sentiasa menyertai kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan kita. Apa kita takut? Allah ada dengan kita. Penatlah Ustaz buat baik dengan dia, tapi dia tak hargai pun. Pilantaklah dia tak hargai. Yang penting kita buat baik. Macam YB lah. Kan YB. Dia tolong ramai orang, dia tolong. Tapi bukan semua orang sokong dia. Kan? Ada orang ambil, tapi maki hamun dia dekat belakang dia. Tapi nak buat macam mana? Itulah manusia. Kita takkan boleh nak puaskan hati semua orang. Ingat tak kisah Luqmanul Hakim dengan anak dia? Dengan kaldai. Ingat tak? Dia tarik kaldai tu. Orang kampung dia cakap, apalah dah ada kaldai tak nak naik. Sudahnya Luqmanul Hakim naik, ayahnya naik, anaknya tarik. Orang kampung ni pula cakap, apa punya bapak kau sedap naik kaldai, kesian budak tu tarik. Sampai sudahnya turun, anak pula naik. Kampung lain pula cakap, Kuang Hajar punya anak, sedap kau naik kaldai tu, bapak kau tarik. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu. Dua-dua naik kaldai tu, kesian betul menyeksa binatang. Dia kata. Yang orang kampung ni pula cakap, kesian binatang tu. Sudahnya kaldai naik dia. Lagi orang cakap, gila betul pula dia, kaldai pula naik dia, patut dia naik kaldai. Jadi buat apa pun tak betul tuan-tuan. Macam tadilah buat masjid tak betul. Buat masjid kecil salah, buat masjid besar salah. Tak buat pun salah. Buat pun salah. Macam-macam orang ni. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Jadi perlu biarkanlah mereka makan bara api. Itu cerita dia. Kita dah buat yang terbaik, niat kita baik lillahi ta'ala. Selesai. Kemudian yang ketiga, tidak termakbulnya doa. Orang yang memutuskan silaturahim, doa tak makbul. Dengar ni, tak makbul doa. Patutlah anak aku ni tak pernah minta macam-macam, tak dapat. Bergaduh dengan jiran sebelah 30 tahun dah, tak baik-baik lagi. Ingat tak ketika peristiwa hijrah Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin, ingat tak? Kemudian Nabi damaikan puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni bergaduh berpuluh tahun berperang sampai terlupa sebab apa dia perang. Terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya kenapa kau gaduh? Entah, lupa dah Rasulullah, dah gaduh-gaduh je lah, dia kata macam tu. Jadi lepas tu apa yang berlaku? Nabi damaikan dia. Sebenarnya kita gelak-gelak, tapi hari ni ada tak berlaku dalam masyarakat kita? Ada. Dalam masyarakat kita ada berlaku, kata, kenapa kita tak baik dengan dia? Tu bukan saudara kita ke? Entahlah, ni zaman atuk kau dulu, tak tahu apa pasal. Itu sebabnya yang dulu-dululah. Kita yang hari ni perbetulkan. Tidaklah seorang Muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Allah akan segera memakbulkan doanya. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Allah akan menghindar darinya keburukan yang semisalnya. Para sahabat lalu mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyakkan berdoa. Nabi lalu berkata, Allah nanti akan memperbanyakkan memakbulkan doa-doa kalian. Maknanya, tidak seorang Muslim memanjatkan doa kepada Allah. Boleh, panjatkanlah doa. Allah akan makbulkan. Allah akan buat 3 perkara. Sama ada Allah Ta'ala bagi macam mana kita nak. Yang kedua, Allah simpan untuk akhirat besok dapat. Ataupun Allah akan berikan, menghindarkannya daripada keburukan yang semisalnya. Dengan syarat tidak ada dosa dan memutuskan silaturahim. Settle. Kalau ada dosa dan memutuskan silaturahim, lupakanlah doa kepada Allah Ta'ala. Macam tu. Yang keempat, hukumannya akan disegerakan di dunia. Di dunia lagi dah dapat balasan. Kita tengok drama-drama Melayu tu kan, yang putus saudara tak baik, kadang-kadang tak sempat lagi dah kena stroke lah, kena inilah, accident lah. Drama tu kita tak belajar apa-apa. Kadang-kadang sebenarnya tu memang ada di dalam Islam sendiri, memang disebut. Nabi sebut dalam satu hadis,
tidak ada dosa yang lebih berhak disegerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik, nak bagi faham. Nabi kata, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Dunia dapat, akhirat pun kena. Apakah dia? Iaitu dua perkara. Dosa menderhaka kepada dua ibu bapa, dunia pun dapat, akhirat pun dapat seksa. Dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Itu benda serius sampai berhenti hujan. Maknanya serius. Kan? Kemudian yang kelima, putusnya rahmat dari Allah. Rahmat ni Allah bagi kebaikan pada kita. Allah mudahkan dekat orang kampung ni. Ceramah kuliah duha biasanya panas terik, hari ni sejuk. Nampak tak? Allah mudahkan. Samsul debat sampai semalam 9:30 pagi. Terus naik jalan darat pergi ke mana? Pergi ke Sarike. Sampai di Sarike terus pergi ke Sibu. Sibu malam tadi ceramah, alhamdulillah ramai. Balik daripada Sibu malam tadi juga sebab nak ceramah di sini. Malam tadi sampai di hotel pukul 4:30 pagi. Tu sebab kalau tak ada jamuan yang bagus pagi ni memang saya sia betul lah. Memang untuk penghulu lah ni. Untuk penghulu kena siap. Tak ada lagu awal. Bayangkan, Allah mudahkan. Alhamdulillah malam tadi sampai dekat hotel tu lega betul rasanya. Hari ni dapat datang. Dekat aja hari ni pergi. Tapi dengannya besok ke Sibu balik. Allahu Akbar. Macam tu lah tuan-tuan. Jadi Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ada yang tidur? Tak ada, alhamdulillah. Bagus, segar orang sini dengan ceramah. Bagus. Dia ada satu doa. Kalau kita baca, pernah tak penceramah? Ustazah ajar. Baca doa tu, hilang ngantuk orang yang dengar. Tak pernah. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa. Tapi saya belum baca lagi. Saya belum baca. Kalau saya baca, saya tadi baru ajar je. Saya belum baca lagi. Saya sebab tak ada yang ngantuk kan. Jadi kalau kita baca doa tu, orang yang tengah tidur tu, tegak tu. Dah habis tu. Jaga dia. Tapi saya belum baca lagi. Putusnya rahmat dari Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kata rahim itu, rahim tadi, diambil dari nama Allah iaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungmu, aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskanmu, aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya, kalau kita memutuskan satu rahim, Allah pun akan putuskan hubungan dengan kita. Kalau kita menyambung satu rahim, Allah akan sambungkan hubungan dengan kita. Tolong jaga. Kemudian yang keenam, jauh dari syurga. Tidak akan masuk syurga orang yang telah memutuskan satu rahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, jauh dari keimanan. Pemutus tali silaturahim menjauhi dari tanda-tanda keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah menyambungkan tali persaudaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makna kata jagalah. Memuliakan tamu je. Tamu datang rumah ni rezeki. Samsul debat datang ni kan. Rezeki. Daripada jauh. Seberang laut. Dia semenanjung. Naik flight 2 jam. Jamnya 1 aja, tapi perjalanan masanya 2 jam. Sebelum cakap tu baik cakap kan. Iya. Dalam kapal terbang pun tidak sepenat jalan darat yang pergi semalam. Jauh betul. Rezeki ni bala. Tapi memang ya. Jadi makna kata memuliakan tamunya. Sebab bila tetamu datang rumah kita, dia buka rezeki. Janganlah kita, alah datang pula dia ni. Jangan macam tu. Orang datang rumah kita tu semua ada rezeki ni.
Kemudian merenggangkan hubungan dengan Allah, pemutus tali persaudaraan merenggangkan hubungan dengan pencipta. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, silaturahim berkaitan erat dengan arash, dan berkata, barang siapa menyambungku, Allah akan menyambungnya, dan barang siapa memutusku, maka Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pemutus silaturahim juga sebenarnya saya sebut di awal tadi, memakan bara api. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahawa seseorang yang selalu menolak silaturahim dari kerabatnya, maka dia bagaikan memakan bara api yang panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki menemui Rasulullah, dan lelaki itu berkata, dia ada keluarga, cerita tadilah, dia ada keluarga, dia buat baik dah, tapi keluarga ni buat tak layan dengan dia, macam seolah tak nak baik dengan dia. Maka teruskan buat baik, teruskan, kita terus buat baik, sebab biarkanlah mereka itu memakan bara api, sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu sentiasa menyertaimu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, demikianlah kepentingannya menjaga persaudaraan dalam Islam. Ya, bahayanya keputusan kita untuk memutuskan silaturahim sangat berbahaya untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, malahan di dunia lagi. Manusia sebagai makhluk bermasyarakat tidak seharusnya melakukan itu. Kau jangan baik dengan aku lagi dah. Kau jangan lalu depan rumah aku ni. Dah lah, itu satu-satunya jalan nak keluar dari kampung. Dia tak bagi pula lalu depan rumah dia ni, aku jalan mana? Kan? Bahkan dalam Islam, setiap umat Islam yang menjalin tali silaturahim dengan baik dapat membuka satu kebajikan dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Berjalan laju tak tahu lagi pergi mana. Berjalan jauh macam-macam yang boleh kita capai. Itu sebab Tok Penghulu kata sabar. Kita sedang buat perancangan. So berjalan jauh, jauh lagi sampai satu masa nanti bila masjid dah terbina, orang akan ingat. Mungkin masa tu saya dah tak ada, mungkin Tok Penghulu dah tak ada, mungkin. Semua orang cakap, tu teringat dulu ni arwah Tok Penghulu dulu tu berjaya buat benda ni. Contoh lah, tapi janganlah lambat sangat tu. InsyaAllah. Ini masa YB ni dulu, kan? YB minta pasang kat YB, segerakan. Kan? Pastikan perancangannya disusun dengan baik. Jangan buat masjid sekadar buat masjid, tapi kita buat selengkap dengan perancangan jangka panjang ni. Objektif, visi dan misi masjid mustahab. Kita nak jadikan masjid ni sebagai pusat gerakan aktiviti masyarakat. Bukannya sekadar buat tempat solat saja. Tetapi dewan dia siap dengan dewan bermasyarakatnya, ada bilik untuk majlis pernikahannya. Mungkin kalau yang tak ada bajet nak buat majlis kahwin, boleh buat dekat masjid saja. Jangan cara itu kita galakkan orang datang. Ada satu surau tu dekat Perak, dekat tempat taman perumahan adik saya seorang tu. Dia duduk di taman Serai Murni, Serai Maju. Serai Murni kot di bahagian Serai Perak. Surau Jumaat, kawasan lapang. Dia buat gelanggang takraw, dia dua gelanggang. Lepas tu ada pula meja pingpong. Jadi anak-anak muda ni ramai datang. Bila anak muda datang, dia nak tak nak, dia kena guna tandas. Kita didik dia. Guna tandas dengan baik. Macam mana buang air, jangan lupa flush. Lepas tu macam mana bersihkan. Kita ajar dia. Kemudian datang masuk kawasan surau, pastikan pakai pakaian menutup aurat. Kita dah didik dia. Sebenarnya kita tak perasan. Itulah caranya nak menggantikan legasi yang sedia ada. Besok anak-anak muda dia akan jaga surau masjid ni, dia akan jaga lebih baik daripada orang sebelumnya jaga. Dia akan sentiasa tambah baik. Tambah pula, nak tambah lagi minat anak-anak muda datang surau, pasang wifi percuma. Jangan budak orang tua pun datang ni. Internet, kan? Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam Allah sekalian, saya faham. Tenungan makrifat tu saya faham. Cara pandang kalau lama tu saya faham lah tu. Seolah-olah macam ada satu bisikan. Tak berhenti ke penceramahan. Tentulah kan. Jadi apa-apa pun, saya ucap terima kasih. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau hari ini menjemput, rasa nak junjung.